أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam majlis bacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil laili wan nahar, karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Rasa saya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap saya kipas. Ya, baik. Baik, kita sambung bacaan kitab. Kita masih lagi berada di tajuk berkenaan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan zikir yang tidak terikat dengan waktu. Itu babun mukhtasaran fi ahrufin mimma jaa fi fadli zikri ghaira muqayyadin bi waqtin. Kita berada pada hadis yang hadis yang ke-9 dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, wa rawayna fi kitabai At-Tirmidzi wa Ibn Majah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul afdhalu dzikri la ilaha illallah. Qala At-Tirmidzi haditsun hasan. Sudah jelas ya? Imam Nawawi meriwayatkan di dalam dua kitab, iaitu kitab At-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibn Majah, an Jabir bin Abdullah, sahabat iaitu bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, itu Jabir dan ayah dia, kedua-duanya sahabat radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul afdalu zikri la ilaha illallah. Itu dibaca dengan memanjangkan sikit seperti mana disebutkan di dalam fasal yang Imam Nawawi sebutkan tadi sebelum ni, itu la ilaha illallah, itu dimatkan, dipanjangkan sikit. La tu dua atau tiga harakat atau keempat harakat. La ilaha illallah, yang maksud sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Itu kalimah tauhid. Itu tiada Tuhan melainkan Allah.
Dan kalimah ini mempunyai banyak nama, dan disebabkan banyaknya nama itu menunjukkan kemuliaan sesuatu, seperti mana dalam tersebut kaedah, apabila banyak nama sesuatu itu maka ia menunjukkan kemuliaan sesuatu itu. Antara nama yang terdapat banyak seperti kalimah al-ikhlas, dinamakan juga kalimah haq, kalimah al-ihsan. Hampir lebih kurang terdapat 20 nama bagi kalimah la ilaha illallah ini, ya, iaitu la ilaha, iaitu nafyu, nafi, iaitu nafyun li jami' afradil alihah, menafikan Tuhan-Tuhan yang lain, dan mengisbatkan illallah, mengisbatkan adanya Allah sahaja, hanya Allah sahaja satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Dan kalau nak diikutkan ke perbahasan mengenai kalimah ini, bagi ulama ilmu kalam, terlalu panjang perbahasannya, tidak cukup hanya dengan satu majlis. Kalau ulama kalam dulu mensyarahkan kalimah ini mengambil masa berhari-hari, beberapa majlis. Tapi dalam majlis ini kita hanya mengulas hanya secara ringkas saja, insya-Allah. Qala Tirmizi hadisun hasan. Imam Tirmizi menerangkan hadis ini sebagai hadis yang hasan. Kemudian hadis yang seterusnya, warawayna fi sahih al-Bukhari an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu masalul hayy wal mayyit. Dan Imam Nawawi meriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari daripada sahabat Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, iaitu yang bernama nama asalnya Abdullah ibn Qais ibn Salim Al-Ash'ari, yang berasal daripada Yaman, daripada kabilah Al-Ash'ari. Beliau di antara sahabat yang memeluk, yang terawal memeluk Islam, yang berhijrah daripada Yaman ke Mekah untuk bertemu dengan Nabi. Kemudian setelah masuk Islam, beliau antara sahabat yang paling awal berhijrah kali yang pertama ke Al-Habsyah. Kemudian berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi, bertemu dengan Nabi di sana. Ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuruhu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan bagi orang yang mengingati Allah dan berzikir kepada Tuhannya, wal ladzi la yazkuruhu, dan orang yang tidak mengingati Allah, masalul hayy wal mayyit, itu diumpamakan sebagai orang yang hidup dan yang mati. Sebabkan apa? Sebab orang yang berzikir ni hati dia Allah Ta'ala kurniakan keserian, iaitu dia orang yang hidup ni memberi manfaat kepada orang lain, dan dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir, hati dia mati, tiada manfaat yang boleh diambil daripadanya. Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuruhu masalul hayyul mayyit. Kemudian hadis yang seterusnya, warawayna fi sahih Muslim an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala 'allimni kalaman aquluhu qala qul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira
Subhanallah Rabbil Alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Qala fahaula'i li rabbi famali. Qala qul Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Imam Nawawi meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal dengan panahannya yang tepat. Ja'a Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah datang pada satu hari seorang Arabi. Arabi ini seorang Arab Badawi, Arab perkampungan yang jauh daripada Nabi lah. Satu hari dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala 'allimni kalaman aquluhu. Kemudian dia berkata kepada Nabi, 'allimni kalaman aquluhu. Ajarkan kepadaku satu ucapan yang mana aku boleh mengucapkannya. Yang terbaik bagiku untuk mengucapkannya. Qala qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian Nabi katakan, qul, katakanlah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Katakanlah tiada Tuhan melainkan Allah. Dialah satu-satunya. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Allahu akbar kabira. Allah maha besar sebesar-besarnya. Tiada yang besar melainkannya. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Subhanallahi Rabbil Alamin. Maha suci Allah, Tuhan sekalian alam. Yani dari suci dari segala kekurangan, kelemahan, keaiban dan sebagainya. La haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Tiada daya dan upaya kekuasaan melainkan bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Qala fa haula li rabbi famali. Kemudian Arabi tadi, Arab Badawi tadi berkata, fa haula, iaitu kesemua yang ucapan yang Nabi sebutkan tadi, li rabbi, itu bagi Tuhanku. Famali, ini bagi hak Allah ni semua ucapan tadi. Apa pula hak aku? Qala qul Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Kemudian Nabi bersabda, katakanlah, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkanlah aku, warhamni, dan rahmatilah aku, wahdini, dan berilah petunjuk hidayah kepadaku, warzuqni, dan kurniakanlah rezeki kepadaku. Itu doa untuk memohon keampunan, kerahmatan dan hidayah dan rezeki. Hadis yang seterusnya, qala wa rawayna fi sahih Muslim an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ay'jazu ahadukum ay yaksiba fi kulli yawmin alf hasanah فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب ألف حسنة قال يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحميدي كذا هو في كتاب مسلم في جميع الروايات أو يحط. قال البرقاني ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا ويحط بغير ألف. Imam Nawawi meriwayatkan di dalam Sahih Muslim an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, daripada sahabat yang sama dengan hadis sebelum ni, qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala, itu pada satu hari ini kami bersama-sama dengan Nabi, dengan beberapa orang sahabat dalam satu majlis bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, Nabi bertanya, aya'jizu ahadakum
Boleh baca dua, aya'jazu dan ataupun aya'jizu. Aya'jazu ahadukum ayaksiba fi kulli yawmin al-fahsanah. Maksudnya, apakah tidak sanggup ataupun tidak mampu salah seorang daripada kalian ayaksiba fi kulli yawmin al-fahsanah, yani untuk berusaha untuk mendapatkan 1000 kebaikan. Fasa'alahu sa'ilun min julasa'ih. Kemudian salah seorang daripada sahabat bertanya, kaifa yaksibu al-fahasanah? Bagaimana dia yaksibu al-hasanah? Bagaimana boleh mendapatkan, berusaha untuk mendapatkan 1000 kebaikan? Qala yusabbihu mi'ata tasbihatin. Itu Nabi menjawab, itu dengan bertasbih 1000 kali, 100 kali. Yusabbihu mi'ata tasbihatin, itu dengan bertasbih, itu 100 kali. Fayuktabu lahu alfu hasanah, maka akan dicatatkan baginya dengan 1000 kebaikan. Itu alfu hasanah. Jadi kalau 100 kali tasbih digantikan, dicatatkan dengan 1000 kebaikan, maksudnya di sini 10 kali ganda, kan? 100 tasbih dapat 1000 kali kebaikan, yang maksud di sini 1000 pahala. Ini adalah yang paling aqal, yang paling kurang dalam gandaan. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka baginya 10 kali ganda. Adapun gandaan yang paling banyak itu wallahu alam, Allah taala sahaja yang maha mengetahuinya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah taala lah yang memberi gandaan pahala kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kama qala Allah taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Adapun dia mengganjari kepada mereka yang bersabar ni dengan ganjaran pahala yang bighairi hisab, yang tanpa ada maksudnya tanpa ada batasan lah, maksudnya terlalu banyak gandaan pahala kepada mereka yang bersabar. Itu janji Allah. Yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanah. Itu dengan bertasbih 100 kali dalam sehari, maka digandakan baginya 1000 kali pahala, ini kebaikan. Au yuhattu anhu alfu khati'ah, ataupun diangkat, dipadam baginya segala 1000 dosa, 1000 kejahatan. Qala al-Imam al-Hafiz Abu Abdullah al-Humaydi, kada huwa fi kitab Muslim fi jami' riwayat au yuhattu. Imam al-Hafiz Abu Abdullah al-Humaydi berkata di dalam riwayat yang lain, kebanyakan riwayat yang lain, au yuhattu. Qala al-Birqani wa rawahu Syu'bah wa Abu Awanah wa Yahya al-Qattan an Musa alladhi rawahu Muslim min jihati faqalu wa yuhattu bighairi alif. Maksudnya kalau dibaca dengan riwayat yang lain, yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanah wa yuhattu, itu bukan au, wa yuhattu anhu alfu khati'ah. Maksudnya didapat lagi, kalau dengan 100 kali tasbih akan dapat 1000 kali kebaikan, ini pahala. Dan ataupun kalau dalam riwayat yang lain, atau diangkat, dipadam baginya 1000 dosa. Dalam riwayat yang satu lagi, kalau dia mengucap tasbih 100 kali, digandakan 1000 kali kebaikan. Wa yuhatu, dan dapat juga 1000 kali dipadam dosa-dosanya.
Dan diriwayatkan hadis yang ni wa yuhabbu ni lebih memberi faedah, sebab dapat dua-dua sekali ganjaran. Jadi diberi pahala 1000 kali kebaikan dan dipadam 1000 kali kejahatan, itu dosa. Hadis yang seterusnya, qala wa rawaina fi sahih Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah wa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrin bil ma'ruf sadaqah wa nahyin 'anil munkar sadaqah wa yujzi'u min dhalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Imam Nawawi meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada sahabat Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Maksudnya setiap telah menjadi setiap kulli sulama. Sulama maksud sendi bagi setiap orang lah. Sebab dalam satu riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim juga mengatakan yang bermaksud dijadikan bagi setiap manusia ni ada 360 sendi. Dan disebutkan bagi hadis yang lain seperti dalam yang kita baca ni. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Itu setiap sulama ni min ahadikum sadaqah. Itu dia ada haknya, itu sedekah. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Dan setiap tasbih ni baginya sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Dan setiap tahmid, yani alhamdulillah, dengan mengucapkan alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Itu setiap ucapan la ilaha illallah tu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Dan bagi setiap ucapan takbir Allahu akbar yang sedekah. Wa amrin bil ma'ruf sedekah. Dan menyuruh dengan perkara yang ma'ruf sedekah. Menyeru kepada kebaikan sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Melarang daripada perkara yang mungkar juga sedekah. Wa yujzi'u min dhalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Dan memadai bagi setiap yang disebutkan tadi. Kalau kita tak mampu nak buat kesemua yang disebutkan tadi, memadai dengan rak'atan yarka'uhuma min ad-duha, dengan 2 rakaat solat duha. Itu pahala dan mengerjakan 2 rakaat solat duha ni memadai dengan daripada kita melakukan semua perkara yang disebutkan tadi. Qultu as-sulama bi dhammis sin wa takhfif al-lam wa huwa al-'udwu wa jam'uhu sulamayat bi fathil mim wa takhfif al-ya. Maksud sulama ni adalah anggota. Yang maksudkan di sini ialah sendi. Setiap sendi yang ada di dalam tubuh badan kita ni ada 360 sendi. Dan setiap 360 sendi tersebut ada haknya, iaitu dengan sedekah. Memadai dengan kita solat rakaat 2 rakaat solat duha ni, memadai dengan daripada kita melakukan kesemua perkara yang disebutkan tadi. Kalau kita tak mampu nak buat semua, hanya solat 2 rakaat duha. Allahu a'lam. Qala wa rawaina fi sahihai. Hadis yang tersebutnya Al-Bukhari wa Muslim. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala adulluka ala kantin min kunuzil jannah. Qultu bala ya Rasulullah.
qala qul la haula wala quwwata illa billah. Dan kami meriwayatkan, Imam Nawawi meriwayatkan di dalam dua sahih, ini Al-Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, daripada sahabat Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, berkata kepadaku, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, nak tak aku tunjukkan kepada kalian, kepada kamu, ala kanzin min kunuzil jannah, satu kanzin. Kalau kanzin ni maksudnya harta simpanan lah, harta simpanan. Min kunuzil jannah, daripada perbendaraan yang ada di syurga. Faqultu bala ya Rasulullah, ya aku nak tahu apa itu. Qala qul la hawla wala quwwata illa billah. Itu kamu katakanlah la haula wala quwwata illa billah. Itu hauqalah. Itu kalimah la haula wala quwwata illa billah. Nama zikir ni hauqalah. Itu la haula wala quwwata illa billah. Seperti mana dengan tasbih. Tasbih subhanallah. Kalau tahmid alhamdulillah. Kalau takbir Allahu akbar. Kalau tahlil la ilaha illallah. Kalau lafaz istirja' maksudnya dengan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu nama bagi setiap perkataan lah. Kalau hauqalah, itu dengan kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Maksud kanzin ni iaitu pahala dengan mengucapkan perkataan kalimah tersebut, zikir tersebut. Sawabun yadtakhiru fil jannah wa wasabun nafis, iaitu pahala yang sangat, kata ulama, pahala yang sangat bernilai, yang mana Allah Ta'ala simpan di dalam surga. Qul la hawla wala quwwata illa billah. Hadis yang terakhir untuk hari ini. Qala wa rawayna fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala imra'atin wa bayna yadayha nawan aw hasan tusabbihu bihi faqala ala ukhbiruki bima huwa aysaru alayki min hadha aw afdal faqala subhanallah adada ma khalaqa fis sama' wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard wa subhanallah adada ma baina dhalik wa subhanallahi adada ma huwa khaliq wallahu akbar misla dhalik walhamdulillah misla dhalik wa la ilaha illallah misla dhalik wa la hawla wa la quwwata illa billah misla dhalik. Qala at-Tirmidzi hadithun hasan. Imam Nawawi meriwayatkan dia di dalam Sunan Abi Dawud dan juga Sunan Tirmidzi daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Sa'ad pada satu hari masuk ataupun mendatangi seorang perempuan, wa baina yadayha nawan, dan di tangan perempuan tersebut ada nawan. Nawan ni batu kecil lah. Nawan ni biji tamar atau hasan ataupun batu kecil. Yusabbihu bihi, yang mana dengan sahabat perempuan tadi, dia menjadikan biji kurma ataupun batu tadi untuk tusabbihu bihi, untuk menjadikan kiraan dia untuk tasbih. Itu dia menjadikan sebagai tasbih lah, kan? Dia ambil batu kecil ataupun biji kurma tadi untuk kira bilangan tasbih dia.
Faqala ala ukhbiruki bima huwa aisar alaiki. Nak tak aku, Nabi berkata kepada perempuan tersebut, nak tak aku kabarkan kepada kamu apa yang lebih mudah bagi kamu min hadha, daripada menjadikan biji kurma ataupun batu kecil tu, min hadha au afdal, ataupun yang lebih baik ataupun yang lebih afdal. Pertanyaan Nabi SAW ni tidak bermakna tasbih ni tidak afdal, tapi pertanyaan Nabi ni supaya kepada perempuan tersebut supaya mudah untuk dia berzikir. Sebab tugasan ataupun hak seseorang ni terlalu banyak dalam sehariannya. Kalau nak banyak nak mengucap berzikir 1000 kali, maka tidak sempat dia untuk melakukan tugasan-tugasan yang lain. Tapi Nabi bagi satu keistimewaan, supaya dengan tasbih, dengan zikir ni dia mampu untuk mengucapkan sedikit tapi pahala dia banyak dan boleh melakukan kerja-kerja yang lain. Faqala subhanallah, maka katakanlah Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, subhanallah adada ma khalaqa fis sama'. Itu dengan mengucapkan subhanallah sebanyak bilangan makhluk Allah di langit. Wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Maha suci Allah dengan sebanyak bilangan makhluk di bumi. Wa subhanallah adada ma baina zalik. Subhanallah, segala puji bagi Allah sebanyak bilangan yang di antara langit dan bumi. Wa subhanallah adada ma huwa khaliq. Sebanyak bilangan ma huwa khaliq, apa yang dia ciptakan. Wallahu akbar misla zalik. Allahu akbar. Walhamdulillah misla zalik. Wa la ilaha illallah misla zalik. Wala haula wala quwwata illa billah misla zalik. Itu Nabi bagi satu zikir yang mana dengan mengucapkan zikir ni dah lebih afdal. Lebih kata baca zikir ni saja pahala dia sangat besar. Tak perlu nak berzikir sampai 1000 kali ataupun 2000 kali. Itu maksudnya Nabi SAW ni bagi setiap orang ni dia ada dia punya ubat. Kalau kita baca dalam hadis-hadis yang lain, tak semua orang kepada semua sahabat tak sama dia punya nasihat. Setiap orang, setiap manusia ni dia ada perbezaan masing-masing. Setiap perbezaan tu dia ada ubat dia, ubat masing-masing yang tersendiri. Setiap orang tak sama dengan ubat masing-masing. Maka kita boleh pilih nak baca zikir yang panjang yang 1000 kali, maka tidak kita cukupkan 1000 kali. Ataupun kita kalau tak mampu untuk nak berzikir dengan hadis yang zikir yang panjang-panjang, maka memadailah dengan mengucapkan hadis yang diberikan Nabi dalam hadis ni. Itu Nabi mengihalah dengan bilangan, sebanyak bilangan. Kita mengucapkan subhanallah dengan sebanyak bilangan sekian. Subhanallah dengan sebanyak bilangan makhluk di bumi ataupun di langit dan di antaranya, maka Allah Ta'ala akan menggantikan pahala dengan sebanyak bilangan yang kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Cukup sekadar tu. Kita bertemu lagi insya-Allah pada hari esok. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf apa yang lebih baik itu daripada apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kurang tu dari kelemahan saya. InsyaAllah kita akhiri dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Baik, yang tadi yang kata setengah katakan betul. Dalam riwayat yang lain kita baca tadi yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanah au tuhattu. Ada riwayat yang lain juga mengatakan dengan tuhattu dengan ta au tuhattu anhu alfu khati'ah. Terima kasih kepada yang menyebutkan riwayat ini. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.